Dengan duit saja pegawai-pegawai immigration ni tuan-tuan puan. Patutlah banyak sangat parti-parti kat dalam negara kita ni. Dan immigration makan rasuah. Bermula daripada pintu sepadan. Macam mana tuan-tuan puan? Penat aku dedahkan kedai-kedai warga asing dan apa semua. Rupa-rupanya immigration makan suap, makan rasuah. Terang-terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian. Waalaikumsalam. Azani Muhammad. Saya sekarang on the way, pusing-pusing tengok-tengok kawasan dekat dalam Kelang ni. Jadi apa yang saya nak cakap pada hari ni, dan saya memang tak terperanjat langsung, memang dah jangka pun benda-benda macam ni akan berlaku. Seperti mana yang kita nampak semalam, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa pegawai-pegawai immigration yang menjadi pengkhianat kepada negara kita, yang mana mereka ni membiarkan warga-warga asing ni masuk tanpa diperiksa, dan mereka ni disajikan dengan orang kata apa, kemewahan yang tidak kita boleh bayangkan. Kerja immigration boleh pakai Rolls Royce, kereta mewah-mewah hanya harga ratusan ribu, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana memang tak mampu pun kalau ikut hukum akal dia. Puas kita ni rakyat yang dekat, yang orang kata apa, yang sedang menentang ataupun membuat orang kata apa, ialah mendedahkan isu-isu peniaga-peniaga warga asing yang ada kat dalam negara kita ni. Rupa-rupanya ada pengkhianat, tuan-tuan dan puan-puan. Pengkhianat. Dan bagi saya pengkhianat ni harus ditembak mampus, tembak mati je. Hukum dia mati saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mereka ni adalah pengkhianat. Kita boleh nampak senario dia. Bila dekat ada kes yang mengatakan orang pengkhianat yang berada di dalam IJN pula. JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Memberikan IC kepada warga-warga asing ni. Tak cukup dengan itu, dan patutlah benda tu diorang ni boleh suka-suka masuk, boleh lepas. Dan rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, di pintu sepadan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan, pengkhianat ni duduk dan dimanjakan dengan kemewahan, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang menyedihkan, orang kata apa, bila benda ni kita tak tahu sejak bila mereka menjalankan operasi ni. Mereka menjalankan orang kata apa, kegiatan haram ni tak tahu daripada bila. Sudah berapa banyak warga-warga asing ni yang terlepas, yang sepatutnya tidak diboleh masuk. Itu yang kita nampak dekat immigration. Belum lagi yang kita nampak yang patutlah orang kata apa, ramai orang kata apa, makin bertambah warga-warga asing kat dalam negara kita ni. Yang tak ada permit, yang ada background yang kata apa, jenayah dekat negara diorang, datang sini menyorok kat sini apa semua ni, tuan-tuan dan puan. Dan dia yang memberi kesan yang buruk kepada negara kita. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya cadangkan kepada pihak kerajaan Malaysia dan juga kepada pihak berkuasa, gubahlah undang-undang negara kita ni kepada pengkhianat-pengkhianat, khususnya penjawat-penjawat awam yang sepatutnya orang kata apa, kita berikan amanah. Diorang ni haruslah ditumbuk, ditembak. Ditembak sampai mati, tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah gantung. Gantung ni hukuman dia slow sangat. Macam sejuk je dengar, gantung sampai mati kan. Tembak sampai mati. Kalau boleh tembak kat muka dia tu, bagi pecah dia. Biar peduli kan. Biar dia menjadi satu pengajaran buat diorang yang kat luar sana yang takut, supaya takut nak buat benda-benda macam itu, tuan-tuan dan puan. Itu sepatutnya bagi saya lah. Kita boleh tengok macam mana Korea Utara. Hukum mati, hukum tembak. Ada kala kita kena kejam, tuan-tuan dan puan. Demi kejam, kena kejam untuk membentuk. Untuk membentuk. Kena kejam lah, tak apa, biar. Contoh kita boleh ambil hukum hudud dekat Arab Saudi. Mana-mana yang dipati bersalah, membunuh, pancung. Tengok berapa ramai dia punya kes melibatkan pembunuhan apa semua, dia dapati bersalah lah.
Ini kat immigration, pintu masuk negara. Maknanya dia dah masuk kat dalam ni. Berapa banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga kepada lah orang kata apa, anggota-anggota ni yang kata apa, keselamatan negara kita ni, yang kita berikan amanah kepercayaan untuk melindungi kita, menjaga negara kita ni. Tolonglah kalau dapat tangkap diorang ni, jangan ditukarkan, dilucutkan terus jawatan mereka ni, dipenjarakan terus tuan-tuan dan puan-puan. Tembak sampai mampus, tembak sampai mati pengkhianat-pengkhianat ni. Dulu tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana tentera, askar-askar kita ni menjaga pintu sepadan ni macam mana, daripada dijajah orang lain apa semua. Dan tapi senang-senang dengan duit saja pegawai-pegawai immigration ni tuan-tuan dan puan. Patutlah banyak sangat parti-parti kat dalam negara kita ni. Dan immigration makan rasuah bermula daripada pintu sepadan. Macam mana tuan-tuan dan puan? Penat aku dedahkan kedai-kedai warga asing ni apa semua. Rupa-rupanya immigration makan suap, makan rasuah. Terang-terang. Kalau dah kat pintu sepadan pun makan rasuah, apakah lagi yang berada di lapangan ni? Ini adalah kenyataan. Bagaimana kita nak selesaikan perkara macam ni? Kita tak tahu berapa ramai dah orang-orang yang tidak layak masuk dalam negara kita ni, warga-warga asing ni. Dan sekarang mereka berada dah kat manalah diorang pergi sekarang ni, warga-warga asing ni. Majoritinya dah hilang. Lepas tu mulalah claim, kita dah duduk Malaysia lebih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, minta IC. Pergi jumpa kat JPN keluarkan IC tanpa usul periksa. Rupa-rupanya JPN pun makan rasuah. Ada anggota-anggota dalam JPN ni yang jadi pengkhianat tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta lah SPRM dah dedahkan ni. Jadi kita harap kepada semua pintu-pintu kepada pihak-pihak SPRM ni, tolong semak, tolong periksa semua. Pengarah immigration ke, timbalan pengarah ke, yang duduk-duduk dekat sepadan-sepadan ni, cek semua. Begitu juga dengan PBT ni semua, cek semua ketua-ketua jabatan ni. Periksa semua diorang ni layak ke tidak, diorang ni memiliki harta-harta yang kaya, yang luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana saya terus terang saya cakap apabila orang-orang yang tidak sepatutnya berada dalam negara kita dan mereka ni merampas hak rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat saja contoh. Terus terang saya memang betul-betul marah. Bukan pasal apa, tak boleh nak buat apalah. Marah macam ni je tuan-tuan dan puan-puan. Penat aku dedahkan kedai warga asing, penat aku dedahkan penempatan warga asing apa semua. Macam mana diorang boleh masuk terlampau banyak warga asing dalam negara kita ni tanpa usul periksa. Tiba-tiba rupa-rupanya immigration punya penangan. Anggota-anggota yang kita sepatutnya orang kata apa, mereka ni yang kita beri kepercayaan amanah untuk melindungi negara kita, mereka ni jadi pengkhianat. Dibagikan diberikan kemewahan oleh ejen-ejen ni. Pakai kereta mewah-mewah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh nampak kat posting saya, dah kecoh 2-3 hari ni bukan immigration. Saya rasa ramai lagi ni pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota immigration yang makan rasuah ni. Jangan tengok kat sepadan, selidik cukup-cukup, tengok yang ada dekat dalam kawasan-kawasan ni, kawasan bandar. Diorang ni pun boleh tahan gak ni, semuanya makan rasuah. Bila rakyat Malaysia kena macam ni, kau tekan cukup-cukup rakyat Malaysia. Mentang-mentang orang Malaysia kau tekan. Kena pula yang berbangsa Melayu, cukup-cukup kau orang henjut. Bukan pasal perkauman tuan-tuan dan puan. Pasal memang kalau asal orang Melayu je, cukup-cukup kau orang balun. Rupa-rupanya ada pengkhianat rupanya. Inilah je. Pegawai-pegawai immigration, lepas tu pegawai-pegawai dekat JPN ni bukan boleh percaya sangat. Ujung-ujung kau salahkan rakyat Malaysia. Penatlah macam ni. Tembak sampai mati je. Kita nak tengok sejauh mana besok ni diorang ni semua ni yang kena tangkap ni, apa kesudahan dia. Apa kesudahan dia tuan-tuan dan puan-puan? Apa kesudahan dia? Kita nak tengok. Apa kesudahan dia, sama ada dilepaskan ke? Lepas tu okey dah, boleh masuk kerja balik macam biasa ke? Biasa kalau dah kena orang-orang besar-besar ni tuan-tuan dan puan-puan, dah melibatkan ratusan juta ni, faham lah. Konon-konon adalah yang atas-atas ni, yang cover-cover ni apa semua ni perkara biasa banyak berlaku. Contoh kita boleh ambil kes skamer ni.
Yang melibatkan yang katanya Dato' Eddie Kana atau apa semua tu, dengan lepas tu keluar pula nama anggota-anggota, pegawai-pegawai, anggota polis apa semua ni, JSJ bagai semua ni. Tuan-tuan boleh nampak mana diorang pergi sekarang ni? Macam tu je. Lepas tu macam tak ada apa-apa. Lepas tu dipahamkan kena pula tukar buat apa? Pecat terus. Ini dah melampau tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Itu pasal saya cakap undang-undang negara kita lemah. Undang-undang negara kita lemah. Saya minta pada kerajaan Malaysia, 2-3 orang ahli politik saya jumpa dah, cadangkan dalam parlimen supaya undang-undang dan akta yang ada sekarang ini digubal. Kita nak ubah undang-undang, bukannya kita nak ubah perlembagaan. Itu susah sangat ke? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Kenapa mereka tak nak gubal undang-undang? Kenapa mereka takut nak ubah akta, wujud ke akta baru ke apa semua? Kerana mereka takut mereka ni semua akan disiasat, tuan-tuan dan puan-puan. Yang boleh menggubal undang-undang ni adalah parlimen dengan majoriti yang suara yang penuh. Dalam parlimen mereka boleh wujudkan akta macam-macam akta. Beratkan lagi hukuman. Kalau boleh biar ada hukuman tembak dalam negara kita ni kepada pengkhianat. Biar kejam, tuan-tuan dan puan-puan, supaya ianya akan menjadi satu pengajaran kepada mereka luar sana. Tuan-tuan tahu tak? Apa yang berlaku dan apa yang diorang buat sekarang ni, ianya memberi kesan kepada generasi kita yang akan datang ni. Kita tak tahu berapa banyak warga-warga asing yang dah masuk dalam negara kita ni. Lepas tu duduk kat mana-mana ceruk. Kita boleh nampak ceruk-ceruk yang orang-orang tempatan takkan pergi punya. Lepas tu diorang keluarlah daripada tempat-tempat ni. 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun. Oh, saya sudah duduk Malaysia sudah 10 tahun. Cakap bahasa Melayu pun tak reti. Menyanyi lagu negaraku pun tak reti. Macam mana rukun negara pun tak reti. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan katakan warga asing ni datang dari negara ni ke negara ni. Tidak. Kalau dah warga asing tuan-tuan dan puan-puan, boleh dibeli. Pegawai-pegawai immigration yang berada di pintu-pintu sepadan ni boleh dibeli, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan bayangkan macam mana orang yang tidak sepatutnya berada dalam negara kita, mereka ni bebas masuk keluar, masuk keluar, masuk. Cop-cop yang dapat cop ni apa semua. Tuan-tuan bayangkan. Bayangkanlah macam mana. Itu baru cop-cop, tuan-tuan dan puan. Belum lagi benda-benda terlarang, senjata ke apa kita tak tahu. Inilah dia. Dan paling menyedihkan, dan mereka yang menerima rasuah ini adalah orang Melayu sendiri, tuan-tuan dan puan. Itulah yang amat menyedihkan sekali. Kita pun tahu orang Melayu ni, orang kata apa, dikagumi oleh bangsa lain. Kerana apa? Kerana kesetiaan kita ni, tuan-tuan dan puan. Kesetiaan kita ni. Tetapi disebabkan kerana nakkan mewah, nakkan apa, hilang jati diri sebagai seorang Melayu dan hilang jati diri sebagai seorang penguatkuasa. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Jadi kita haraplah kepada ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen dekat sana ni, apa yang berlaku kepada baru-baru ni tentang pegawai-pegawai immigration, pegawai-pegawai JPN dan juga anggota-anggota keselamatan yang dah mula mengarut-ngarut, yang mula memakan rasuah ni, supaya dikenakanlah, diwujudkan satu akta baru, supaya undang-undang yang penerima-penerima rasuah ni lebih teruk. Lagi satu, tolong siasatlah. SPRM pun kena siasat semua. Jangan nak tunggu aduan saja pun nak siasat. Jangan kerana ada benda-benda ni yang apa, nampak macam ada dah berapa lama baru nak siasat. SPRM pun lebih kurang sama kak. Patut diorang kena pantas benda-benda macam ni. Kena keras, kerja keras. Sekarang semua orang takut dengan SPRM. Pegawai-pegawai kuasa ni semua takut dengan SPRM. Takut kenapa? Takut kena tangkap pasal ada penyelewengan. Padahal benda tu dah lama dah, tapi diorang takut. SPRM pun kena kuat sikit, kena keras sikit. Lagi satu yang saya pelik tu, kadang-kadang bila mereka ni, orang-orang ni semua yang dah kaya-kaya ni apa semua, yang bagi-bagi rasuah kat orang-orang ni, diorang akan pegang menteri-menteri ni kak. Boleh tahan, okey, akan duduk dalam parti ni, lepas tu duduk dengan ahli parlimen ni. So bila apa-apa jadi kes, diorang cocok ahli parlimen ni, tolong cover sikit budak-budak saya ni, tolong. Berlaku. Ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Ini berlaku. Ini berlaku. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena ingat satu sama lain. Kalau kita tak bangkit sekarang, kalau kita biarkan, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah cakap saya,
negara kita ni yang kita pertahankan ni, yang apa yang kita kongsi selama ni, akan dikongsi oleh pendatang-pendatang baru ni. Pendatang-pendatang. Inilah dia orang saya cakap, warga-warga asing ni lah pendatang. Orang Melayu, orang Cina, orang India, dan juga abang dan Sabah Sarawak kita sana tu yang mempunyai IC dan bergelar warga negara, mereka adalah rakyat Malaysia. Yang pendatang ni lah dia, warga-warga asing ni, ini lah pendatang-pendatang musibat ni. Terus terang tuan-tuan dan puan-puan, kan? Inilah yang berlaku sekarang dalam negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang cuba kita elakkan sebenar-benarnya. Kan? Bukan pasal apa tuan-tuan dan puan-puan, kerana kalau kita biarkan, perkara begini akan terus berlaku dan terus berlaku dan terus berlaku sehinggalah orang kata apa, sampailah kita dah hilang nyawa, senang cerita lah, kan? Dan benda tu diwarisi pula oleh anak cucu cicit kita besok, generasi-generasi yang akan datang ni besok tuan-tuan dan puan. Hancur tuan-tuan dan puan negara kita besok, percayalah dekat saya. Disebabkan kerana pengkhianat-pengkhianat ni, pegawai-pegawai immigration ni, yang kita harapkan mereka ni pula makan rasuah, kan? Tak cukup gaji katanya makan rasuah. Inilah dia, kan? Betul benda ni dah lama dah. Kita tak nafikan rasuah ni antara, betul, rasuah ni memang dah terlalu lama dalam negara kita tuan-tuan dan puan. Rasuah. Tapi itulah, tapi dah melibatkan orang kata apa, tentang isu keselamatan negara. Jadi tuan-tuan fikirlah, takkan kita nak biar penat lah kot. Sia-sia saja pengorbanan askar-askar kita dulu, prajurit-prajurit yang apa mempertahankan negara kita ni daripada dijajah, daripada ditaluki balik, kan? Yang senang je korang. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, terlampau mewah sangat, nak sangat mewah, kan? Kerajaan dah bagi macam-macam pada orang kata berpuak kuasa ni, macam-macam bagi dah. Korang dah ada kerja yang senang, kerja korang dah garanti confirm takkan hilang kerja, kan? Tapi korang menggunakan apa yang diberikan, apa kelebihan korang ni dengan mengambil rasuah. Elok korang tu, tak kisahlah perempuan ke lelaki yang makan rasuah tu, yang jadi pengkhianat dalam immigration tu, ditembak mati je tuan-tuan dan puan-puan. Jangan cerita pasal soal keluarga diorang, kita ketepikan, kita soal pasal individu-individu ni tuan-tuan dan puan-puan. Tembak sampai mati tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah gantung, tembak lagi senang. Kau boleh tembak kat muka dia tu, senang. Kalau tak ada orang nak tembak, biar aku yang tembak, tak apa, kan? Elok hukuman ni kena keras sikit, kena kejam sikit, baru takut diorang ni tuan-tuan dan puan. Memang korang tak rasa apa, korang akan fikir alah tak ada. Tapi kau fikirkan kesan dia bukan sekarang, tetapi kesan dia akan ada masa akan datang, di mana kau akan tunggulah, akan keluarlah orang-orang yang tidak sepatutnya menjadi warga negara akan claim, saya sudah duduk lebih 24 tahun, 50 tahun, apa semua ni semua. Saya punya anak sini sudah duduk, saya punya anak sini sudah keluar, apa semua keluar. Boleh nampak. Dan mereka ini bukanlah orang kata apa, yang layak untuk menjadi warga negara Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Terus terang, warga-warga asing ni memang sebenarnya inilah dia. Diorang tahu negara kita ni adalah negara yang orang kata apa, aman, yang negara yang memang diorang nak duduk. Tetapi kalau kita bagi ruang kepada mereka-mereka ni, bagaimana dengan rakyat dalam negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan fikirkanlah sendiri. Saya bukan nak tunjuk macam saya ni hebat, tidak. Tapi inilah pandangan saya. Saya sayangkan negara saya tuan-tuan dan puan-puan. Saya sayangkan negara saya sayangkan rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa pula kita nak kena akur pada mereka yang tidak sepatutnya? Tuan-tuan bayangkan, cuba duduk dekat negara orang luar, boleh ke? Tak ada, kan? Disebabkan kerana rasuah, pengkhianat ni, pegawai-pegawai ni semua ni, dalam JPN dah ada kes, dalam immigration dah ada kes. Tuan-tuan bayangkan, dua jabatan ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa perlu diambil perhatian oleh SPRM khususnya. Siasat semua, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua pengarah, apa semua siasat, aset-aset diorang ni. Lepas tu orang yang dekat kaunter tu tolong siasat sekali. Supervisor diorang pun semua siasat sekali, kan? Tengok dia kemewahan apa diorang biasa ke apa. Tengoklah akaun diorang semua, anak beranak diorang apa, cek semua, kan? Tengok rumah diorang, gaji diorang berapa, mampu ke beli rumah macam ni, kereta diorang bayar macam mana. Tengok transaksi kewangan diorang semua ni tuan-tuan dan puan. Semua sekali kena tengok ni. Tak boleh biar. Rosak.
hancur negara kita, tuan-tuan dan puan. Terus terang saya cakap. Disebabkan kerana apa? Oh, bila dah kena tangkap, oh, kita marah, oh, pengkhianat. Dan bila dihukum, dah nak kena hukum, alah, kesianlah pada keluarga dia. Tak payah kesian. Tak payah kesian. Pengkhianat ni elok dia tembak je, bagi mampus, bagi mati, tuan-tuan dan puan. Kan? Aku tengok tadi ada gambar-gambar semua tu. Gambar-gambar diorang. Masa diorang tengah senang, korang fikir dapat duit, enjoy sana, enjoy sini. Kalau yang perempuan beli gelang rantai emas semua tebal-tebal semua kan. Kalau yang lelaki tiap malam pergi duduk kat bilik-bilik gelap, bilik-bilik karaoke. Pasal apa? Dah ada orang payung pakai kereta mewah apa semua. Inilah dia. Boleh nampak? Boleh nampak, tuan-tuan dan puan? Inilah kenyataan yang kita tak boleh nak tolak. Dan hukuman yang ada sekarang haruslah diberatkan lagi, iaitu tembak sampai mampus. Tembak, tuan-tuan dan puan. Pengkhianat. Korang kena fikirkan sendiri. Kalau korang rasa nak negara kita ni yang korang tengah selesa, ada rumah, ada kereta, bebas ke sana ke sini, kalau korang rasa selesa sekarang hari ni, dan masa pada 10 tahun, 20 tahun akan datang, maka korang tunggu je lah nasib korang besok macam mana. Itu pun belum tentu korang ada lagi kan. Anak cucu cicit korang lah besok kencing atas kubur korang. Inilah bapak aku buat. Pasal apa? Bapak aku biarkan pengkhianat dalam negara ni bebas. Sokong sangat pengkhianat kepada lalas kita orang ni merempat dekat negara sini, tuan-tuan dan puan. Sekarang pun dah merempat, apatah lagi besok pada masa akan datang. Penat je aku dedah kedai-kedai warga asing dan apa semua. Rupanya immigration tak buat kerja. Datang bawa itulah dia. Kita jangan bagi lepas, tuan-tuan dan puan. Isu-isu skamer ni pun sama juga. Boleh nampak beberapa anggota-anggota yang dapat tu pun hilang. Kita tengok ditukar, buat apa ditukar. Kan? Yang sedihnya tu, mereka ni semua adalah bangsa Melayu. Apa bangsa Melayu ni teruk sangat ke sampai nak makan rasuah? Saya nak tanya. Kan? Mana nilai Melayu korang ni sampai makan rasuah? Korang tahu tak? Salah satu keistimewaan ketika zaman nak tutup merdeka tu hari, aku cerita sikit lah. Keistimewaan orang Melayu ni yang boleh dapat kota kerja kat dalam government tau. Keistimewaan dia tau. Jadi jangan disebabkan pengkhianat ni, bangsa lain pandang rendah pada orang Melayu. Ini aku nak bagi tahu. Kan? Ini aku nak bagi tahu. Jangan sampai bangsa lain nampak orang Melayu tak apa. Ini orang Melayu tak apa. Kita bagi wang saja, kita bagi perempuan, orang mesti settle mia, kautif tepi mia. Jangan jadi bangsat lah korang. Kerana korang lah pengkhianat ni lah. Tu pasal orang Melayu macam ni, pengkhianat ni elok ditembak mati je, jangan bagi dihidup. Dah kena tangkap, dah kena apa, baru nak fikir astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kau nak buat apa? Dah terlambat. Lepas ni keluarlah ustaz-ustaz semua. Oh, jangan, bagilah dia dah bertaubat apa semua. Dia dah. Betul. Tetapi apa yang dilakukan itu memberi kesan kepada semua generasi, tuan-tuan dan puan, dan juga kepada kesan kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan fikirkanlah sendiri. Fikirkanlah. Saya bukan nak cakap apa, tuan-tuan dan puan. Inilah dia kenyataan yang mana rakyat Malaysia mengharapkan pegawai-pegawai kerajaan ni, pegawai immigration ni, anggota-anggota keselamatan supaya melindungi kami, menjaga negara kami daripada orang kata apa, anasir-anasir jahat di luar sana. Tetapi mereka lah menjadi dalang, tuan-tuan dan puan. Seperti mana kita dengar dahulu kisah-kisah pembelot-pembelot ni, yang di mana runtuhnya Kota Melaka disebabkan pembelot-pembelot. Inilah lebih kurang lah dia, tuan-tuan dan puan. Inilah dia wajah-wajah pembelot. Bro, big boss kerajaan Najib pun makan rasuah. Sekarang Muhammad Firdaus Han. Tentang kerajaan memang kita tak nafikan. Daripada zaman BN, daripada zaman PN sampai ke zaman PH pun, semua ada rasuah ni, tuan-tuan dan puan. Kita tak nafikan. Boleh nampak. Cuma bukti tu tak cukup kuat. Bukan bukti tak cukup kuat, bila bukti dah ada, baru kita nak bersuara, pap, dah kena tangkap. Macam-macam, diorang pegang undang-undang. Itu pasal saya cakap, bila undang-undang yang ada sekarang ni, kita wujudkan satu akta baru, undang-undang baru, ataupun lebih beratkan hukuman tu, diorang tak berani. Pasal apa diorang buat benda-benda tu semua, tuan-tuan dan puan? Itulah dia. Babi tak makan, tapi rasuah makan pula. Realiti. Rakyat nampak.
nampak perkara ni. Rasuah ni, inilah dia musuh nombor satu negara kita. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan dan puan? Kita hanya rakyat biasa saja yang nak buat apa. Kan kita lebih-lebih kan, diorang gunakan kelebihan diorang. Okey, kau pergi tangkap budak ni, dia dah melalak lebih sangat. See? Boleh jadi. Kan? Dia ambil kesempatan kau-kau punya. Lepas tu toke-toke ni ke bos-bos besar ni apa semua, kau tim sikit lah brother, kau tim. Bagi perempuan, bagi duit, selesai. Inilah dia. Tuan-tuan boleh nampak. Tak apa, ini malam kita pergi ni KL lah. Ini ada satu kelab baru ni. Tak apa, sana ada bilik kau tim tepi ni. See? Boleh nampak tuan-tuan dan perempuan. Kata tutup. Aku tengok banyak kat buka. Tanya-tanya apa alasan? Okey, sudah kau tim. Nampak? Banyak sangat tuan-tuan dan perempuan benda-benda macam ni. Kita tak boleh nak elak. Bukan tak boleh nak elak, dah memang rasuah. Rasuah tuan-tuan dan perempuan. Tu pasal kita nak cakap apa lagi rasuah. Tapi bila melibatkan orang kata apa, rakyat tempatan, rakyat Malaysia yang bawah-bawah ni, engkau henjut cukup-cukup. Tak ada bagi muka langsung. Kau tekan cukup-cukup. Denda. Ni aku nak bagi tahu sikit pasal SOP. Kita tengok rakyat-rakyat biasa ni tengah makan dekat kedai-kedai biasa ni kan. Kedai-kedai makan biasa ni. Sedih. Kan, kena saman sampai 1,000. Saya nak tanyalah, bagaimana pula dengan kedai-kedai yang atau di pusat-pusat golf ni? Hotel-hotel mewah ni, yang mana datuk-datuk ni, menteri-menteri ni, Tan Sri ni, kalau kena makan, main golf apa semua, nak tengok SOP dia. Ada tak apa pihak berkuasa datang cek? Kan? Itulah dia tuan-tuan dan puan. Benda macam ni tu saya cakap lah, ini adalah perkara yang sepatutnya kita kena tentang tuan-tuan dan puan. Saya betul-betul marah apa-apa. Tapi nak marah macam ni je lah marah aku. Nak buat macam mana? Kan? Takkan nak marah lebih-lebih. Nak marah lebih-lebih, kita negara ni undang-undang sibuk daripada dulu. Oh, cita-cita nak jadi apa? Lawyer. Nak jadi polis, bomber, tentera, immigration. Apa lagi? Nak jadi apa? Menteri. Last semua. Bila dah dapat jawatan tu apa semua, last kena tangkap dengan SPRM. Sendiri mau fikir, sendiri mau ingat. Kan? Tu saya cakap tuan-tuan dan puan. Ini saya cakap lah. Janganlah kita sebagai seorang rakyat Malaysia ni, saya nak bagi tahu, pendatang sebenar-benarnya sekarang adalah mereka ni warga-warga asing. Yang datang negara kita ni, yang menggunakan kesempatan satu atas alasan agama. Terutamanya agama ni, diorang gunakan agama. Tolonglah saya orang Islam, negara saya kena perang, negara saya kena kena tsunami, kena bencana alam, negara saya perang sana perang sini apa semua. Diorang gunakan tu. Kita pun panggil lah diorang datang elok-elok. Okey, lepas tu dah duduk saya lama, dia pijak kepala kita. Inilah dia berlaku tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Dan benda-benda ni berlaku sekarang. Patutlah banyak warga-warga asing yang aku tengok dekat kita dalam negeri Selangor contohnya. Berapa ramai yang orang kata apa, tiba-tiba nampak you boleh cakap Melayu. Tak boleh. I cannot speak. Why? You say you are Malaysian but you cannot speak English. How? You cannot speak Malay. How? No. Saya macam-macam tuan-tuan dan puan. Itulah. Kita mengharapkan kepada pihak immigration ni kan. Immigration ni tolong kepada pihak immigration dalam negeri Selangor. Jadi tolonglah jalankan tanggungjawab kepada pegawai-pegawai ni, anggota-anggota ni. Tolonglah jalankan tanggungjawab korang ni. Janganlah korang makan rasuah ni apa semualah. Jangan, kalau kenalah saya bagi tahu, kita pun tahu majoriti yang dalam immigration ni adalah semua adalah orang Melayu dan juga kepada pegawai-pegawai JPN. Kita pun tahu dan mereka ni semua adalah orang Melayu majoritinya yang bekerja dekat sana. Jagalah nama bangsa Melayu tu tuan-tuan dan puan. Jangan sampai bangsa Melayu ni dipandang rendah oleh bangsa-bangsa lain tuan-tuan dan puan. Saya hidup dekat negara, saya hidup sekarang ni tuan-tuan dan puan. Ke mana saja saya pergi, saya ni orang kata apa, ada lagi orang hormat. Walaupun saya ni adalah orang biasa, tapi dipandang tinggi, dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Kerana apa? Kerana saya Melayu tuan-tuan dan puan. Tetapi jangan disebabkan korang, orang Melayu yang duduk dekat dalam jabatan immigration ke ataupun JPN ke, disebabkan korang ni mudah dibeli dengan perempuan, dengan duit, maka jadilah Melayu bangsat. Jawab ni tuan-tuan dan puan. Boleh nampak. Saya cakap berdasarkan apa yang berlaku sekarang ni dengan SPRM. Boleh nampak.
kita orang Melayu yang lain ni, saya minta maaf kepada abang-abang saya daripada masyarakat Cina ke, masyarakat India ke. Saya bukan nak cerita pasal resis, tidak, tetapi saya nak sedarkan sikit bangsa saya sendiri ni yang mula hanyut dengan rasuah, kan? Kita jangan kira siapa yang beri rasuah tu. Kalau betul-betul kau betul-betul hati kau kental, tebal, kan? Iman kau kuat, yang konon-kononnya laungkan hidup Melayu, sepatutnya orang yang beri rasuah tu kau reportkan terus. Apa je lah pada SPRM saya cuba diberi rasuah oleh sekian-sekian ni. Apa masalah? Kan? Apa masalah? Bagilah habis, kenapa? Kau tip sikit lah bang. Tak apa bang, nanti malam you call sama saya lah. Kita pergi ni tempat bilik amoy banyak cantik punya perempuan daripada luar negara bang. Mari bang, kau tim tepi apa semua. Tak apa, 1 bulan saya bagi sama you 5,000 duduk tepi. Tolong chop saja. Macam? Kan? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan nak downkan bangsa saya, tapi ini adalah kenyataan tuan-tuan dan puan-puan. Pengkhianat-pengkhianat ni lah sebenarnya. Kita orang dekat luar sana, kita boleh nampak public figure, orang kata apa, ayah-anda dekat luar sana, yang orang kata apa, orang yang beriman kat sana, orang kata apa, yang cuba mempertahankan, marah bila bangsa Melayu, nama Melayu yang baru-baru ni kau nampak poster Melayu babi tu, orang Melayu semua marah. Tapi bila ada pengkhianat macam korang ni yang duduk dalam JPN, yang duduk dalam immigration, koranglah sebenarnya yang membuatkan orang Melayu, nama Melayu ni, bangsa Melayu ni jadi rendah, dipandang rendah oleh orang lain. Betul tak? Inilah dia. Penat tau diorang semua berperjuangkan. Hidup Melayu, jangan hina bangsa kami, jangan hina agama kami. Tetapi dalam diam, orang-orang dalam jabatan-jabatan ni lah yang sebenarnya merendah-rendahkan, yang menghina bangsa Melayu ni tuan-tuan dan puan. Inilah dia, pengkhianat ni saya cakap. Inilah dia. Tahu tak? Inilah dia sebenar-benarnya yang menghina, yang menjatuhkan martabat bangsa Melayu sendiri. Inilah dia. Saya nak pesan kepada semua yang sedang tengok live saya ni, terutamanya orang-orang yang duduk dalam jabatan immigration, yang duduk dalam jabatan pendaftaran negara ni, dan juga kaki-kaki tangan kerajaan lain, yang mana orang kata apa, yang ada melibatkan secara langsung, secara terus kepada hubungan antara kerja dengan rakyat Malaysia ni, tolonglah korang jangan buat perangai lah. Kita pun tahu kelebihan kita ni sebagai rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu, yang bergelar Bumi Putra. Kita ni diberikan keistimewaan kerana boleh bekerja dalam sektor-sektor ni semua, kan? Dulu kau cakap apa? Tak boleh bagi, minta maaf abang saya Cina ke India, minta maaf. Tak boleh bagi orang Cina kerja dalam immigration. Nanti dia orang akan kasih orang Cina daripada Cina masuk. Tak boleh bagi orang India duduk dalam immigration. Nanti orang India akan bawa orang India daripada India masuk. Sekarang ni orang Melayu yang masuk, yang bagi masuk orang-orang luar ni. Macam mana tuan-tuan dan puan? Nak buat macam mana lagi? Lepas tu kau sibuk salahkan bangsa lain, kau sibuk salahkan India, kau sibuk salahkan Cina. Padahal bangsa sendiri yang buat perangai macam ni tuan-tuan dan puan. Fikir sikit lah apa yang saya cakap ni, kan? Jadi sekarang apa yang perlu kita buat sebagai seorang rakyat Malaysia, kita bersatu bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain, rakan-rakan kita yang lain, abang-abang kakak-kakak kita yang lain. Kita tentang pengkhianat-pengkhianat, tidak kira siapa pun diorang ni, kita lawan habis-habisan, kan? Lawan habis-habisan. Itu saja yang boleh buat kita sebagai rakyat ni, Melayu, Cina, India bersama-sama, tentang habis-habisan pengkhianat-pengkhianat ni. Kita jangan bagi lagi warga-warga asing ni berhajar rela dalam negara kita ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu lah, stop lah mengatakan India, Cina pendatang. Stop. Mereka adalah warga negara selagi mereka pemegang IC warga negara, dan pendatang-pendatang sebenarnya adalah ni warga-warga asing yang sekarang sibuk nak masuk dalam negara kita ni. Mereka itulah. Mereka itulah. Orang Melayu kita ni dah beri macam-macam dah. Dia beri muka. Aku terpaksa sebut macam ni lah tuan-tuan dan puan. Terpaksa kerana apa? Aku tengok Melayu bertelaga sama sendiri. Kau boleh tengok dalam politik, menteri-menteri, parti-parti politik, orang Melayu punya parti sampai ada 5 parti tuan-tuan dan puan. Orang Melayu berkata semua sendiri. Jadi tak salah kalau aku bertegur bangsa aku sendiri. Aku tak suka nak cakap apa, salahkan bangsa lain. Tidak. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kena fikir secara logik. Kita dibesarkan dengan dengan sistem pendidikan yang bagus sebelum ni, kan? Inilah dia tuan-tuan dan puan. Tolonglah. Bagi saya pengkhianat-pengkhianat ni, mereka ni sepatutnya ditembak sampai mati tuan-tuan dan puan.
Dan juga kita harapkan kepada anggota-anggota immigration yang lain dan juga perkara jabatan pendaftaran negara yang lain, tolonglah, ingatlah, stoplah. Kalau anda ada sekiranya apa yang anda buat sekarang ni ada melibatkan unsur-unsur rasuah, hentikanlah. Hentikanlah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai orang cakap keistimewaan orang Melayu ni hilang disebabkan kerana korang ni yang jadi bangsat, yang jadi anjing, yang jadi pengkhianat, tuan-tuan dan puan-puan. Fikir generasi yang akan datang ni. Korang ada anak, korang fikir anak korang akan berkahwin dan akan ada anak lagi, cucu cicit kau besok, generasi akan datang. Dan bila kau mampus, kubur kau macam tu lah kau duduk. Maka kau tinggalkanlah generasi kau ni dengan apa yang telah kau lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Fikir sedikit. Fikir. Saya cakap pada hari ni kerana saya terlampau tak boleh nak tahan. Kita tak boleh bersuara lebih-lebih. Terima kasihlah kepada siapa yang bersama dengan saya dalam live saya ni. Saya bukanlah orang politik yang ada jawatan. Kalau tidak, saya bahaskan dalam parlimen. Dalam parlimen saya bahaskan. Itulah pasal saya cakap, menteri-menteri yang ada dalam kerajaan kita sekarang ke sebelum ni ke apa ke, diorang ni fikirkan benda ni. Ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, semua sibuk nak bahas siapa nak jadi power, siapa nak jadi power, siapa nak jadi power, siapa nak berkuasa, siapa nak berkuasa. Ujung-ujung rakyat jadi mangsa. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Maka dalam keadaan macam ni korang boleh nampak, ini baru, itu hari JPN, selepas ni immigration. Lepas ni kita tahu apa lagi. Siapa lagi kena tangkap? Silat-silat dalam jabatan kerajaan. Yang meluluskan ni, yang meluluskan ni. Dulu kita dengar rasuah-rasuah ni, pegawai-pegawai kerajaan yang dapat projek, yang luluskan projek. Sekarang ni pula immigration, yang bawa pendatang buat cop palsu pendatang-pendatang warga asing ni. Itu tak kira lagi. Lepas tu dah duduk, dah masuk dalam negara kita ni, dah duduk lama-lama. Lepas tu claim pula, saya asal Malaysia, saya nenek moyang dulu sana duduk. Baru datang tak sampai 2 tahun dah claim sebagai rakyat Malaysia, dah duduk lama. Tak boleh cakap Melayu, tak faham bahasa Melayu, tak boleh menyanyi lagu negara aku, tak faham perlembagaan negara, rukun negara pun tak tahu, tuan-tuan perempuan. Inilah dia, tuan-tuan perempuan. Stoplah. Saya bagi tahulah cara untuk mengatasi semua ini dengan kita bersama-sama ketepikanlah semua ideologi politik, ketepikan fahaman resis korang. Selagi yang kata apa, rakyat Malaysia ni memegang IC warga negara, tidak kisah siapa diorang ni, walaupun mereka ni seorang orang Melayu, India dan Cina, mereka adalah warga negara Malaysia yang sebenar-benarnya, tuan-tuan perempuan. Stop mengatakan ramai saudara mara kita ni, rakan-rakan kita ni, pendatang-pendatang. Ni aku nak bagi tahu kepada mereka-mereka ni yang sibuk yang konon-konon nak tunjuk resis sangat. Kalau kau pergi resis, kau pergi meninggal lagi elok lah. Sekarang dah zaman 2020, zaman untuk kita bersama-sama sebagai seorang rakyat Malaysia. Kalau adalah individu-individu luar sana yang memainkan isu-isu perkauman, kita jangan serang. Dari segi perkauman, kita serang individu-individu tersebut. Saya tahu banyak yang dengar, nampak ada satu video, satu individu ni yang duduk luar negara mengatakan macam-macam. Kita ketepikan dia. Jangan layan dia. Jangan disebabkan dia kita bergaduh dengan jiran kita berbangsa lain pula bukan daripada Melayu. Jangan kerana dia pula kita bergaduh dengan rakan-rakan tempat kerja kita yang bukan berbangsa Melayu. Ini dah salah, tuan-tuan dan puan. Ini dah salah. Ketepikanlah. Kalau diorang nak resis, biar dia resis. Kita jangan ikut. Kita sama-sama bentuk bawa keharmonian, perpaduan kita bersama, tuan-tuan dan puan. Itu yang sebetulnya. Saya sokong kita bersama bertindak bersama sebuah kawan sudut. Okey. Itulah saya cakap. Pada mereka-mereka ni, penguat-penguat kuasa ni, yang kita berikan amanah tanggungjawab, stoplah. Apa yang anda lakukan sekarang kalau melibatkan unsur-unsur rasuah, hentikanlah. Jadi saya harap kerajaan tolonglah. Kita haraplah besok aku akan jumpa juga dengan 2-3 orang lah. Orang kata apa, orang pegawai-pegawai ni, tolonglah sembangkan, kuatkan lagi lah undang-undang. Undang-undang negara kita lemah. Saya bukan minta tukar perlembagaan, cuma wujudkan akta baru, undang-undang tu diberatkan lagi dan wujudkan lagi satu undang-undang baru. Susah ke? Kan? Betul. Tuan-tuan boleh nampak lah, semua kawasan kita ada brother-brother kita ni yang public figure ni yang semua sedang bongkarkan kegiatan-kegiatan warga-warga asing ni yang kurang hajar, yang kacau anak dara orang, bini orang, apa semua boleh nampak.
Lepas tu mereka ni pula di cover pula oleh warga asing yang punya duit lebih. Dan saya bagi tahu, warga-warga asing ni, diorang ni otak diorang ni tak ada. Diorang negara diorang ni teruk mundur. Diorang tak boleh fikir macam mana negara kita ni. Kita ni kecil, pendidikan kita ni memang terbaik tau. Memang terbaik. Diajar A, B, C semua step. Jadi kita boleh berfikir. Tahu. Itulah apa yang saya cakap pada hari ni berkaitan dengan pengkhianat yang sepatutnya ditembak mati, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Negara kita ada rukun negara yang solid. Tuan-tuan boleh nampak Abang Sibaji Suria ni cakap. Jadi ketepikan fahaman-fahaman yang boleh merosakkan hubungan perpaduan, keharmonian kita. Sama-sama kita rakyat Malaysia. Kau dah nampak kan apa yang terjadi sekarang? Disebabkan kerana pegawai-pegawai bergerasi ni, orang-orang yang tak sepatutnya berada dalam negara kita ni dah lepas masuk. Senang-senang je kena beli. Inilah dia. Lepas ni orang dah tak percaya dah pada kerajaan. Terus terang, pegawai-pegawai kerajaan apa semua tak boleh buat apa dah. Kan? Kau nak cakap macam mana? Walaupun bukanlah semua, tetapi ada segelintir ni pegawai-pegawai migration ni yang bagi saya yang tak ada maruah diri. Maruah diri tak ada, sesetengah hanya. Begitu juga dengan Jabatan Pendaftaran Negara kita ni, yang mana sesetengahnya pegawai-pegawai diorang ni tak ada maruah diri. Ini adalah kenyataan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sajalah daripada saya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Daripada saya, ingat, ketepikan fahaman resis anda. Kita adalah rakyat Malaysia. Selagi mereka ni semua, tak kisah apa bangsa apa pemegang IC warga negara, kita bagaikan satu keluarga. Itu saja daripada saya.